السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-6 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Dan jika kamu junub, iaitu berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, iaitu tidak boleh terkena air, atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu yang bersih, iaitu sapulah muka kamu dengan kedua belah tangan kamu dengan tanah dan debu itu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan dan kepayahan, tetapi Ia berkehendak membersihkan dan mensucikan kamu dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang pertama dalam surah Al-Maidah ini, dalam ayat yang ke-6 Allah juga memulakan ayat dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi membawakan suatu situasi yang sangat menarik untuk dilihat apabila beliau menyatakan bahawa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hamba-hambanya yang beriman dan mengatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman.
di antara kita ada dua perjanjian, iaitu perjanjian ketuhanan ar-rububiyah dan perjanjian al-ubudiyah, perjanjian kehambaan. Bermaksud bila Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, Allah mengingatkan kita sebagai orang-orang yang beriman bahawa Allah memperakukan keimanan kita terhadapnya sebagai Tuhan yang hanya dialah Allah yang berhak disembah. Dan bila Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, bermaksud Allah mengatakan bahawa wahai hamba-hambaku yang sedang beriman, yang sedang mempercayai, meyakini bahawa akulah Tuhannya yang sebenar. Dan dengan itu berlakulah perjanjianku dengannya sebagai Tuhannya. Maka buktikanlah keimanan kamu semua dengan menunaikan janji kamu atau perjanjian kamu dengan aku sebagai perjanjian atau dalam perjanjian sebagai ubudiyah kamu kepadaku. Dan dalam konteks ayat ini, apabila ketaatan yang paling agung setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perintah salat, dan salat itu tidak boleh didirikan sama sekali melainkan dengan bersuci, maka Allah memulakan ayat ini atau menyebut tentang ayat ini yang mengaitkan ia dengan persiapan, persediaan seseorang hamba yang beriman untuk menunaikan ibadah yang paling agung di sisi Allah, iaitu salat. Maka Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu ingin atau mahu mengerjakan salat, maka bersiap sedialah kamu semua dengan melakukan satu ibadah yang dinamakan sebagai wudu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Alusi menerangkan bahawa walaupun zahir ayat ini seolah-olah menunjukkan kewajipan berwudu bagi setiap orang yang ingin mendirikan salat walaupun dia tidak berhadas, melihat kepada umum ayat ini. Akan tetapi ijma' ulama mengatakan sebaliknya, berdasarkan hadis-hadis yang menyokong bahawa sesungguhnya ayat ini adanya qaid, adanya ikatan, iaitu apabila kamu ingin mendirikan salat dalam keadaan sedangkan kamu dalam keadaan berhadas, maka hendaklah kamu berwudu, iaitu dengan faghsilu, hendaklah kamu basuh. Dan al-ghusl di sini bermaksud imrarul ma' 'alal mahal hatta yasila anhu, bermaksud melalukan air di atas tempat tertentu sehingga air itu mengalir daripadanya. Dan ditambah oleh setengah ulama ma'adalki, bersama perbuatan mengurut atau menekan dengan tangan pada tempat yang dibasuh itu. Adapun kalimah wujuhakum jamak kepada wajah, iaitu muka. Dan seperti yang kita tahu bahawa sempadan wajah itu atau sempadan muka ialah bermula daripada sebelah dari tempat dahi kita, iaitu tempat tumbuhnya rambut kita, sehinggalah ke hujung dagu kita, ya, secara menegak, dan daripada telinga ke telinga secara melintang. Adapun al-marafiq jamak kepada mirfaq, iaitu tulang yang ada pada hujung lengan kita, iaitu yang dipanggil sebagai siku. Dan adapun al-ka'bain merujuk kepada dua buku lali. Maka maksudnya ialah wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan solat sedangkan kamu dalam keadaan berhadas dengan hadas yang kecil, maka basuhlah wajah-wajah kamu, iaitu alirkanlah air di atasnya, dan alirkan air juga di atas tangan-tangan kamu sehingga ke siku, dan wamsahu, dan sapulah menggunakan tangan-tangan kamu yang basah dengan air kepada kepala-kepala kamu, dan waghsilu arjulakum, dan basuhlah juga kaki-kaki kamu sehingga ke buku lali. Dan dalam mensyarahkan atau menjelaskan ayat ini,
para fuqaha membincangkan secara panjang lebar dalam menjelaskan beberapa isu yang berkaitan dengan ayat ini, dan hendaklah kita mengetahui secara jelas tentang perkara-perkara dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya. Di antaranya, jumhur fuqaha mengambil daripada frasa idza qumtum ila shalah faghsilu, bahawa sesungguhnya wuduk itu tidak boleh tidak. Bermaksud wuduk itu hendaklah dilakukan dengan niat, iaitu kena berniat apabila berwuduk. Maka kemahuan untuk mengerjakan atau untuk melakukan wuduk itu adalah untuk menunaikan atau mendirikan solat, bukan bertujuan untuk kebersihan dan sebagainya. Kerana wuduk itu sendiri adalah suatu perbuatan yang diniatkan oleh seseorang Muslim sebagai suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pun pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanya sahaja amalan itu dinilai berdasarkan niatnya. Maka niat itu menjadi rukun daripada rukun-rukun wuduk. Maka jika wuduk itu tidak niatkan untuk mendirikan solat dan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka solat itu dengan wuduk yang demikian tidak sah. Kecuali bagi pandangan Al-Ahnaf, iaitu ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, mereka berpandangan niat itu, niat berwuduk itu tidaklah atau bukanlah suatu kefarduan, bukanlah suatu rukun, kerana wuduk itu bukanlah ibadah yang terasing atau yang tersendiri. Maka wuduk itu hanyalah suatu wasilah untuk yang lain, iaitu untuk menunaikan solat. Yang kedua, pada frasa faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kamu. Para fuqaha bersepakat tentang kewajipan membasuh wajah atau membasuh muka. Cuma mereka berselisih pandangan dalam memasukkan perbuatan berkumur-kumur dan juga perbuatan memasukkan air ke dalam hidung. Jumhur fuqaha bersepakat bahawa kedua-duanya, iaitu al-madmadah wal istinsyaq, iaitu berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung, itu tidak termasuk dalam membasuh muka. Bahkan kedua-duanya adalah sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dan juga para sahabatnya sebelum membasuh muka. Yang ketiga, ramai dalam kalangan fuqaha mengambil maksud daripada ilal marafiq dan ilal ka'bain, bahawa siku termasuk dalam anggota yang atau tempat yang wajib dibasuh bersama-sama dengan kedua-dua tangan. Begitu juga kedua-dua buku lali juga termasuk dalam kawasan kaki yang wajib dibasuh. Kerana mereka berpandangan bahawa perkataan ila di sini ialah bermaksud ma'a, mana bersekali. Kerana terdapat pandangan setengah ulama bahasa, di antaranya Sibawai, menyatakan bahawa apa juga yang ada selepas kalimah ila, sekiranya sama jenis daripada apa yang dijelaskan sebelumnya, maka dia termasuk dalam sempadan ataupun kawasan yang patut dibasuh. Sekiranya tidak sama atau tidak sama jenis dengan apa yang disebut sebelum ila, maka ia tidak termasuk. Maka apabila kaki itu, apabila siku dan juga buku lali termasuk dalam bahagian kaki, maka siku dan buku lali juga hendaklah dibasuh ketika berwuduk. Selain itu, kita dapati daripada hadis Nabi SAW, seumpamanya baginda Nabi SAW apabila berwuduk juga membasuh kedua-dua siku baginda dan juga kedua-dua buku lali baginda SAW. Pun begitu, terdapat setengah fuqaha yang berpandangan bahawa membasuh kedua-dua siku dan juga kedua-dua buku lali itu adalah sunat semata-mata.
insya-Allah akan kita jelaskan lebih lagi dalam pertemuan yang akan datang. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.